Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi, salam sejahtera. Selamat datang ke channel Cikgu Duan. Bagi yang pertama kali masuk ke channel Cikgu, jangan lupa like, share dan subscribe dan tekan butang loceng di bawah. So, untuk video kali ini, Cikgu ingin kongsikan nota slide bab 1, tingkatan 1, pengenalan kepada penyiasatan saintifik. Okay. So, kredit kepada Cikgu Norazila Khalid daripada SMK Ulu Tiram, Johor kerana menyediakan slide ini. Okay, kita pergi terus kepada 1.1. Sains adalah sebahagian daripada kehidupan seharian. Okay, sains. Sains ialah disiplin ilmu yang melibatkan pemerhatian dan eksperimen yang sistematik terhadap fenomena alam semula jadi. So, disiplin ilmu yang melibatkan pemerhatian. So, di sekeliling kita, okay, merangkumi sains. Macam-macam aktiviti yang kita buat. Okey, seperti kalau pagi dengan terbitnya mataharinya, dengan cahayanya, dengan kita sidai baju pagi-pagi, macam mana baju boleh kering, tu semua sains. Okey. Seterusnya, penting tak sains dalam kehidupan seharian? Perlu tak kita belajar sains? Okey, sains adalah subjek teras. Subjek teras dalam SPM, dalam PT3, okey. Subjek teras, subjek wajib. So, dia menyumbang kepada bidang kejuruteraan seperti pembinaan bangunan, pencakar langit yang canggih. Penciptaan satelit menyebabkan komunikasi menjadi lebih cepat dan efektif. Nampak kelebihan dia. Okay, yang ketiga, meningkatkan hasil tanaman dengan penemuan baja, racun, serangga dan penggunaan kaedah hidroponik. Penemuan vaksin dan antibiotik dalam bidang perubatan membantu mengawal penyakit berjangkit dan mengurangkan kadar kematian. Okay. So, itu adalah antara kepentingan kita belajar sains. So, yang ni contoh bangunan pencakar langit menyumbang kepada bidang engineering seperti pembinaan pencakar langit yang canggih ni. Okey. So, yang ni cuba teka dekat negara mana ada bangunan ni. Okey, penciptaan satelit. Ni contohlah menyebabkan komunikasi menjadi lebih cepat dan efektif. Dulu 3G, lepas tu dia jadi 4G. Sekarang ni lagi cepat 5G. Semakin canggih dah. Okay, seterusnya dia dapat meningkatkan hasil tanaman dengan penemuan baja, racun, serangga dan penggunaan kaedah hidroponik. So, dulu bila orang nak tanam, kita guna tanah. So, sekarang ni tak ada tanah pun. Yang duduk rumah flat, yang duduk rumah apartmen pun boleh tanam menggunakan kaedah hidroponik. Okey. Seterusnya, penemuan vaksin dan antibiotik dalam bidang perubatan membantu mengawal penyakit berjangkit dan mengurangkan kadar kematian. So, setiap bayi di negara kita, Malaysia ni, okey, daripada lahir lagi, hari pertama lagi, dah ada jadual vaksin untuk suntik vaksin supaya masyarakat Malaysia amnya kita tak kena dengan penyakit berjangkit dan sebagainya, dengan BCG-nya, dengan rubella dan sebagainya. Okey. So, yang ni yang terbaru ni. So, insya-Allah pada tahun ni mengikut fasa-fasa, okey, kita diberi keutamaan kepada frontliner untuk menerima suntikan vaksin coronavirus. Vaksin. Ini insya-Allah. Okey. Seterusnya, bidang-bidang sains. Okey. So, yang ni antara pecahan-pecahan bidang sains
Yang pertama fizik, biologi, kimia, geologi, astronomi, meteorologi. Okey, kita pergi kepada fizik. So fizik, yang ni lah. Fizik ke arah kejuruteraan. Siapa yang berminat nak mereka cipta, nak jadi buat bangunan, buat highway, buat jalan raya, buat rumah dan sebagainya. So dia kena pandai lebih kepada bidang fizik. Okey. Ni biologi. Okey. So biologi ni kalau doktor haiwannya, okey, yang virusnya, doktor perubatannya. So yang ni lebih kepada biologi. Sel-sel apa semua ni lebih kepada biologi. Dan yang ketiga kimia. Kimia dia membuat ubat ataupun bahan kimia. Ni ahli farmasi dan sebagainya. So lebih kepada kimia. Siapa berminat, bercita-cita nak jadi ahli farmasi, boleh. Tingkatan 4 nanti ambil subjek kimia. Okey, ini geologi. So geologi melibatkan struktur muka bumi. Ni minta maaf. Jalan raya, tanah runtuh ni. So yang ni semua melibatkan geologi. Astronomi. So astronomi melibatkan di ruang angkasa, planet-planet, bulan, matahari dan sebagainya. So yang tu semua bintang dan sebagainya adalah astronomi. Seterusnya meteorologi. Ni kaji cuaca. So kaji pihak meteorologi ni dia orang kata anggaran esok hujan ke, esok panas ke, so dia buat kajian. So siapa yang berminat tu boleh masuk bidang meteorologi. Okey. So kerjaya. So pelajar tingkatan 1 dia kena ada dah. Dalam diri dia kena tahu aku nak jadi apa lepas ni. So kerjaya dalam sains. So tengok antara bidang fizik, apa yang boleh jadi ahli astronomi, oceanografi, guru ahli meteorologi, jurutera ahli fizik. Kalau bio pula doktor, ahli botani, zoologi, guru ahli oceanografi, ahli mikrobiologi, biologi, kimia, farmasi, guru forensik, kimia, geologi, ahli geologi, guru. So kalau kita tengok semua ni, semua ada guru. Cikgu kimia, cikgu bio, cikgu fizik. So kamu sebagai tingkatan 1 kena ada cita-cita. Okey. Okey, fizik. Okey, ni fizik lah. Okey. Fizik dia melibat ni kerjaya dalam bidang biologi. Siapa minat lah. Minat haiwan boleh jadi doktor haiwan. Okey, yang ni doktor perubatan. Kimia, ahli farmasi, geologi, inovasi teknologi. Okey. Kebanyakan mesin dan alat yang kita gunakan setiap hari ialah hasil reka cipta sains. Contohnya kereta, kapal terbang, telefon, komputer dan sebagainya. So itu adalah inovasi teknologi yang kita cipta. Mesin dan alat tersebut membantu kita menyelesaikan masalah dalam kehidupan seharian kita. So sekarang ni maklumat hanya di hujung jari je. Okey. So cikgu rasa semua pelajar tingkatan 1 dah ada telefon masing-masing. Okey, kalau contoh nak berhubung dengan cikgu tak ada masalah. Boleh telefon. Sekarang ni ada WhatsApp-nya dengan Telegram-nya. Banyak kemudahan, banyak apps yang digunakan dalam telefon tu. Sebagai contoh. Okey. Hadiah Nobel. Okey. So yang ni yang tokoh-tokoh sains yang mencipta untuk orang kata memberi sumbangan kepada dunia. So diberi ganjaran hadiah Nobel ni. Bukan semua orang akan dapat yang ni. Okey, diberikan kepada ahli sains yang cemerlang dalam beberapa bidang sains setiap tahun di Sweden. Okey. So cikgu rasa setakat itu saja
untuk perkongsian cikgu untuk kelas kali ni. So jangan lupa jika anda suka video cikgu, jangan lupa like, share dan subscribe dan tekan butang loceng di bawah. Sehingga berjumpa lagi dalam video seterusnya, kita akan sambung 1.2 makmal sains anda. Apa yang ada dalam makmal? Okey, Assalamualaikum.